1. Pengenalan. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera dan juga salam semester baru kepada semua pelajar. Okay, so pastikan anda telah membaca nota bab 1 terlebih dahulu di dalam Google Classroom. Kemudian baru rujuk nota pintas yang saya sediakan ini sebagai rumusan bab 1 yang telah anda baca. Ini adalah subtopik bab 1 dimulakan dengan 1.0 iaitu konsep sistem maklumat. Okey, konsep sistem maklumat ini dipecahkan kepada 4. Yang pertama adalah sistem. Okey, di mana sistem adalah satu set logik yang mempunyai tugas spesifik. Okey, setiap sistem dia ada mempunyai tugasan-tugasannya tersendiri. Dan yang kedua, 1.2, komponen sistem maklumat. Di mana komponen ini membantu kita untuk menguruskan maklumat yang terdiri daripada komponen perkakasan, okey, daripada komputer, okey, mouse, prosesor dan sebagainya, perkakasan komputer, okey. Yang kedua is perisian software yang digunakan. Okey, contoh kalau nak buat tugasan dokumen, kita akan menggunakan Microsoft Word. Okey, dan seterusnya lah, pengguna ataupun pekerja, level pengguna dan pekerja boleh mengakses sistem tersebut. Okey, dari segi prosedur dan juga data tersimpan. Apa dia punya prosedur? Okey, kita nak akses sistem maklumat ini. Okey, yang ketiga, contoh sistem maklumat. Okey, contoh sistem maklumat sebagai contoh macam kita adalah institusi pendidikan. Okey, sistem maklumat kita ada sistem pendaftaran pelajar. Okey, kita ada sistem pemarkahan pelajar, sistem e-penilaian. Okey, di mana sistem tu pelajar menilai okey pensyarah-pensyarah pelajar dari segi PDP yang disampaikan oleh pensyarah. Okay, itu adalah contoh sistem maklumat yang saya tunjuk, okay, yang saya maklumkan dari sudut kita lah, institusi pendidikan. Okay, dan seterusnya data dan juga maklumat, di mana fakta mentah ataupun maklumat yang belum diproses mewakili perkataan, nombor, imej, gambar ataupun bunyi. Itu adalah data dan juga maklumat yang belum diproses. Sebagai contoh, bila pelajar dah masuk college, kita akan dapat data pelajar. Okey, data dan latar belakang pelajar. Tapi kita tak proses lagi daripada segi berapa result pelajar semester 1, berapa semester 2. Itu dah jadi sebagai satu maklumat pelajar. Okey, so starting kita dapat data dahulu. Okey. Okay, sebagai contoh, pelajar boleh tengok fungsi sistem maklumat. Okey, yang ni dekat nota ada 1.5. Lepas tu pelajar akan tengok input data. Okey, selepas input, okey, fungsi input, bagaimana input ni mendapatkan data. Okey, kemudian proses data tersebut. Kemudian lepas kita proses, kita akan dapat output. Okey, dan juga maklumat output data, dan kita akan simpan setiap proses-proses yang berlaku di dalam sistem, dan data tu akan disimpan ataupun direkodkan. Okey, sebagai contoh, kita tengok the next ni. Okey, input data tentang perubahan dalam inventory. Inventory lebih kepada stok, stok produk ataupun barang. Okey, first menerima input daripada data daripada luar sistem. Contoh barang sampai, kita akan simpan data di dalam sistem, kemudian kita akan proses kemas kini. Contoh kalau barang sampai, okey, stok yang jadi yang sebelum ni ada berapa? Ada 5. Okey, so tambah stok yang baru dah jadi 10. Kat situ dia akan proses. Okey, dia akan masukkan data yang baru dan juga output hasil maklumat. Okey, untuk kita submit kepada kita punya head dan sebagainya. Maksudnya kita submitlah laporan data terkini, baru barang yang baru masuk termasuk barang yang previous atau yang lepas dah ada 10 barang. Okey, kuantiti terkini kat situ, maklumat data. Dan semasa prosesan berlaku, okey, kita akan simpan, okey, dalam fungsi simpan, itu di mana memantau kuantiti inventory, dan bila dah tahu data yang the latest tu kita simpan dalam sistem maklumat. Okey, so the next kita dah tahu
current is 10 and then the next ada berapa. Okay, so seterusnya macam contoh lain, contoh macam dalam account, biasanya input adalah contoh macam input adalah check. Okay, kita dapat check. Okay, itu adalah input. Kemudian kita akan proses, kita akan kira manipulasi input. Okay, dan kita akan simpan proses tersebut dan kita hasilkan keputusan. Okay, berapa overall check yang kita terima hari ini, daripada mana dan sebagainya. So kita akan simpankan maklumat tersebut. Okay. So topik yang seterusnya adalah 2.0, iaitu jenis-jenis sistem maklumat. Okey, pelajar akan mempelajari 5 jenis sistem maklumat. Okey, yang pertama is sistem maklumat individu. Okey, sistem maklumat individu ni biasanya digunakan oleh seorang pengguna secara personal lah, macam you all guna pada satu masa. Okey, dan biasanya kita akan mention juga sebagai sistem maklumat peribadi. Okey, di mana katakan kita akan guna laptop kita secara personal, komputer, okay, desktop komputer, dan katakan kita nak guna kita nak buat assignment, okay, dalam assignment menggunakan Word, okay, so kita akan guna Microsoft Word. Katakanlah pelajar nak buat calculation ataupun pengiraan, so pelajar akan menggunakan Microsoft Excel. Okay, katakan pelajar diminta untuk membuat pembentangan, okay, pelajar akan menggunakan Microsoft PowerPoint. Itu maksudnya secara individu. So kita panggil dia sebagai sistem maklumat individu. Okey, kalau merujuk kepada sistem maklumat berkumpulan, okey, sistem maklumat ni kita bangunkan dalam persekitaran berkumpulan. Okey, di mana dia melibatkan pangkalan data ataupun kita panggil sebagai database. Okey, seperti kalau macam dekat syarikat kita ada permohonan cuti secara atas talian. Okey, kita boleh guna email macam dekat cybernetic nanti kita pakai Outlook. Okey, seterusnya mungkin kita akan menggunakan sistem maklumat berkumpulan ni, kita akan pakai network di syarikat tersebut. So di antara network yang ada mungkin rangkaian kawasan setempat ataupun LAN, Local Area Network. Maksudnya sistem maklumat berkumpulan ni melibatkan network daripada syarikat ataupun organisasi tersebut. Dan dalam sistem maklumat berkumpulan ni dia ada satu sistem lagi, iaitu kita panggil sebagai groupware. Ini adalah software yang popular ataupun kumpulan kerja kita panggil, di mana perisian ni membolehkan pengguna ataupun pekerja berkongsi maklumat dengan menyediakan akses kepada semua sistem yang ada. Okey, seterusnya sistem maklumat organisasi. Okey, ini adalah seperti sistem gaji dan juga mesin ATM, di mana sistem maklumat ini memberi kesan kepada pengguna di dalam ataupun di luar organisasi, di mana staf ataupun kaki tangan syarikat tersebut dia menggunakan sistem di luar daripada organisasi. Maksudnya dia tak semestinya nak guna rangkaian daripada syarikat. Okey, contoh macam mesin ATM. Okey, sistem gaji, kita boleh pergi dekat mesin ATM dekat mana-mana lokasi kita berada. Contoh kalau awak duduk di Kedah, awak boleh guna mesin ATM. Okey, tapi daripada mana datangnya sumber gaji itu telah diinputkan daripada syarikat yang kita sedang bekerja. Itu maksudnya sistem maklumat organisasi. Okey, seterusnya sistem maklumat interorganisasi. Okey, di mana sistem maklumat interorganisasi ni dia melibatkan penyambungan beberapa kumpulan komputer. Okey, iaitu dia ada dua. Jadi macam network sikit, Electronic Data Interchange EDI, di mana membenarkan pertukaran data perniagaan secara elektronik. Okey, seperti maklumat pembelian, invoice dan sebagainya. Manakala Electronic Funds Transfer EFT, okey, sistem yang membenarkan wang dipindah secara elektronik, okey, di antara institusi kewangan. Contoh katakan pelajar ada akaun Maybank, tapi pelajar nak transfer, pelajar nak guna mesin ATM masa tu Maybank tak ada dekat situ. Pelajar pergi dekat Bank Islam. Okey, Bank Islam dia boleh guna Maps. Okey, so bank yang sebenar, bank tu dia akan transfer wang secara elektronik walaupun pelajar pakai Bank Islam. Okey, itu maksudnya EFT, Fund Transfer.
Okey. Dan yang terakhir, sistem maklumat antarabangsa. Okey, sistem maklumat antarabangsa ni membenarkan syarikat perniagaan beroperasi seluruh dunia. International lah maksudnya. Okey, di mana sistem maklumat interorganisasi boleh membentuk sistem maklumat antarabangsa seperti kita mengeluarkan duit daripada negara-negara lain. Contoh kita pakai kad kredit Visa, Mastercard dan sebagainya. Okey. Okey, satu topik yang seterusnya adalah 3.0 pengguna sistem maklumat. Siapa pengguna sistem maklumat? Salah satunya adalah kita sendiri adalah pengguna sistem maklumat. Okey. Bagaimana pengguna menggunakan sistem maklumat? Okey, so kita ada dua kaedah untuk menggunakan sistem maklumat. Okey, so yang pertama is secara langsung, dan yang kedua is secara tidak langsung. Secara langsung kita sendiri, kita adalah pengguna akaun, contohnya kita sendiri masukkan data melalui keyboard. Kita boleh scan, dan kita boleh hantar barcode kepada komputer secara terus. Kita sendiri buat. Tetapi secara tidak langsung kita minta tolong orang lain memasukkan data dan menerima output, di mana output itu diberikan kepada pengguna. Contoh macam kalau kita sebut tadi sebagai sistem maklumat interorganisasi. Katakanlah pelajar tak sihat, tapi nak pergi cek akaun duit dalam bank. So pelajar boleh minta tolong parents, pergi bagi kad. Kita bagi kita punya password, so parents boleh tengokkan. Itu maksudnya bagaimana pengguna menggunakan sistem maklumat secara tidak langsung. 3.2 adalah etika penggunaan sistem maklumat. Etika ni adalah bagaimana kita punya moral kita, hak manusia, hak moral. Etika menggunakan perbuatan yang baik. Mengenai persoalan tentang apa yang secara moral adalah benar dan yang manakah secara moralnya adalah salah. Apa yang betul kita buat, apa yang salah kita buatlah, itu maksudnya. Di antara salah laku dalam penggunaan sistem maklumat adalah seperti menceroboh ke atas sistem maklumat. Kita hack akaun orang. Kemudian penyerangan ke atas sistem maklumat melalui penyebaran virus. Dalam hack, kita masukkan pula sekali dengan virus-virus yang tak sepatutnya. Ataupun kita mencuri data. Perbuatan salah laku ini menyebabkan kehilangan data-data yang sangat penting. Sebab tu kalau macam scammer tu, itulah kerja dia. Dia ambil data. Kadang-kadang dia ambil data secara langsung sahaja. Dia call you, dia buat cerita itu, cerita ini, dia bagi saja data. Itu secara langsung. Kalau tidak secara langsung, dia ceroboh maklumat-maklumat pelajar. So itu adalah ethics. Etika penggunaan sistem maklumat. 4.0 adalah menghubungkan pengguna kepada teknologi maklumat. Bagaimana caranya kita nak menghubungkan pengguna dengan teknologi maklumat? Dalam masa sama boleh menggunakan sistem maklumat yang telah disediakan. Yang pertama 4.1, menyambungkan pengguna menerusi rangkaian. Bagaimana kita nak connectkan pengguna dengan kita punya network. Rangkaian boleh meliputi satu kawasan yang kecil seperti dalam bangunan. Kalau pelajar berada dalam bangunan tersebut, ataupun di luar daripada kawasan bangunan, seperti di luar kawasan, di negeri lain, di negara yang lain, dan sebagainya. Di mana rangkaian ni walaupun di lokasi yang berbeza, still boleh berkomunikasi dan juga berkongsi maklumat. Di mana kita menggunakan satu transaksi perniagaan seperti sistem maklumat interorganisasi, dan kita boleh proses data daripada lokasi di seluruh dunia dengan menggunakan satu sistem maklumat antarabangsa. By network lah. Sebabnya penggunaan internet sekarang sangat penting. Rangkaian internet. 4.2 menyambungkan pengguna menerusi internet. Mana internet ni sebenarnya sangat popular. Even macam saya rasa pelajar semua lahir daripada zaman-zaman teknologi. Teknologi tengah berkembang dengan pesat, membangun dengan pesatnya. Untuk rangkaian yang pelajar boleh tahu, kita ada rangkaian kawasan setempat LAN, ataupun Wide Area Network, rangkaian kawasan luas WAN, dan juga kita menggunakan World Wide Web, WWW.
okey, daripada menjadi satu bahagian dalam menyambungkan penggunaan dengan teknologi maklumat. Bila ada rangkaian, kita dah provide rangkaian LAN ke, WAN ke, MAN ke, so masa itulah pelajar boleh menggunakan World Wide Web untuk akses sistem maklumat yang disediakan. Contoh kalau macam kita nak check, okey sekarang ni macam mana kita nak check exam, okey, result exam. So pelajar tak perlu datang ke cybernetic, okey, pelajar kena ada satu rangkaian, okey, kemudian pelajar buka browser internet and then boleh check berapa result untuk semester ini. Okey, itu maksudnya menghubungkan pengguna kepada teknologi maklumat. Okey, topik kita yang terakhir 5.0 adalah kelebihan sistem maklumat. Once pelajar dah pernah guna sistem maklumat ni, mestilah tahu apa dia punya advantage menggunakan sistem maklumat ni. Okey, yang pertama is maklumat lebih baik. Okey, di mana sistem maklumat ni mampu menjadikan maklumat terbaik okey dalam kehidupan kita. Okey, so maksudnya kalau ada kemas kini ataupun maklumat terkini, kita boleh dapat tahu di hujung jari saja. Sebagai contoh sekarang macam MKN lah, okey, Majlis Kesihatan Negara. Kita nak tahu sekarang apa situasi COVID-19 sekarang, kita nak tahu macam mana situasi PKPB sekarang. Okey, so setiap kali kita dimaklumkan secara verbal, iaitu diorang buat secara live, kemudian pelajar akan tengok dia punya dia punya infografik dan sebagainya dalam Telegram MKN sebagai contoh. Okey, dan seterusnya servis dipertingkatkan. Sistem maklumat memberi kebaikan kepada kehidupan masyarakat yang bergantung kepada teknologi. Okey, di mana dia boleh memberikan servis yang sangat efisien. Okey, sebagai contoh lah, okey, kalau dalam modul tu dia kata apa, sistem penyemakan baki akaun di bank melalui sistem atau komputer, okey, tidak perlu membuka ledger untuk menyemak baki akaun anda. Okey, sebagai contoh lah macam sekarang isu pasal KWSP, okey, so semua pencarum dalam KWSP dia tak perlu nak call customer service atau berapa balance dia punya akaun KWSP tu, tapi dia boleh check sendiri dalam sistem KWSP. Okey, 5.3 produktiviti dipertingkatkan. Sekiranya servis dan maklumat dipertingkatkan, okey, secara tidak langsung menambah produktiviti. Okey, di mana keputusan dapat dibuat dengan lebih cepat dan juga baik. Okey, sebagai contoh kalau kita nak buat menganalisis maklumat lah, okey, kadang-kadang kita boleh menganalisis secara daily, harian. Kita boleh buat analisis maklumat secara bulanan ataupun secara tahunan. Kita just pilih sahaja, okey, berapa orang kata tempoh maklumat yang kita nak tengok. Okey, sebagai contoh lah kalau pelajar ada CMB clicks dan sebagainya, okey, pelajar boleh tengok history, okey, pengeluaran duit masuk dan keluar. Pelajar boleh pilih berapa tempoh masa, katakan nak 1 hari bulan sampai 15 hari bulan, apa transaksi yang berlaku. So kita boleh tengok daripada situ, dan itu maksudnya produktiviti dipertingkatkan. Alright. Okey, sekiranya pelajar ada pertanyaan, boleh ajukan terus kepada saya semasa sesi live. Okey, tapi kalau tak sempat boleh email saya, ataupun kalau tak nak email pun, nak tanya direct dalam grup pun boleh, nak tanya secara personal dalam Telegram ataupun WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya harapkan pelajar semua jelas dengan nota pintas yang saya sediakan ni. Okey, kalau nak tahu detail, baca sekali lagi nota bab 1. Okey, nota tu panjang sikit lah. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum.